Dalam video kali ini, saya akan sharekan serba sedikit berkenaan dengan Sales Page 101. Tapi untuk faham dengan lebih lanjut, saya akan terangkan berkenaan dengan e-commerce. E-commerce bermaksud commercial transaction conducted electronically on the internet. Secara mudahnya, semua transaction jual beli dilakukan secara online ataupun secara di dalam website. Jenis website ataupun e-commerce store yang boleh tuan-puan buat dengan menggunakan Shoppergram. Yang pertama adalah catalog store. Ini adalah contoh catalog store. Catalog store ni sesuai untuk semua jenis produk yang ada banyak SKU. Okay, kalau tuan-puan tengok dekat sini, ini adalah contoh catalog store untuk produk fashion. Okay, kalau kita scroll ke bawah, akan ada banyak SKU. Okay, dan kita boleh terus add to cart. Okay, kita boleh pilih size dan kita boleh terus add to cart ataupun buy now. Okay, ini adalah contoh untuk catalog store. Jenis kedua adalah sell page. Sell page dia lebih untuk educate market tentang produk yang kita jual. Okay, produk yang tuan-puan sediakanlah. Okay, so, dalam sale page ni kebiasaannya dia hanya menjual satu produk saja. Sebagai contoh, let's say tuan-puan ada produk sakit lutut, bantu kurangkan sakit lutut. So dalam sale page ni tuan-puan boleh masukkan tentang testimoni, tuan-tuan boleh educate market berkenaan dengan sakit lutut, jenis-jenis sakit lutut. Tuan-puan boleh masukkan semua certification proof yang tuan-puan ada berkenaan dengan produk tuan-puan. So sale page ni dia lebih sesuai untuk satu jenis produk, manakala catalog store dia lebih sesuai untuk produk yang ada pelbagai jenis, pelbagai SKU dan pelbagai option. Baik, itu adalah perbezaan utama antara catalog store dan juga sale page. Okay, untuk catalog store, ianya lebih sesuai untuk branding jangka masa panjang tuan-puan. Okay, sebagai contoh, kalau kita sebut sahaja tudung Neelofa ataupun kita sebut sahaja Neelofa, secara automatically tuan-puan akan terbayang tudung Neelofa atau segala jenis produk yang dikeluarkan oleh Neelofa. So, bila kita sebut saja Neelofa, automatically branding Neelofa tu adalah berkenaan dengan tudung dia. Yang kedua, catalog store lebih sesuai untuk produk-produk yang selalu repeat order ataupun produk-produk yang orang selalu beli secara berulang kali. Sebagai contoh, kalau kita ambil contoh tudung, kebanyakan daripada kita akan beli secara repeat order ataupun let's say kalau macam dia dah masuk satu catalog store tu, dia dah tengok satu jenis tudung, possibility untuk dia membeli tudung-tudung yang lain, warna lain, corak yang lain adalah lebih tinggi. Yang ketiga, catalog store macam saya cakap tadi, dia lebih sesuai untuk produk yang lebih daripada satu, ada lebih SKU ataupun lebih daripada satu jenis produk. Dia sesuai untuk semua jenis produk. Tak semestinya produk fashion saja yang kita boleh gunakan catalog store. Sekiranya tuan-puan menjual gadget, okay, tuan-puan boleh menggunakan catalog store. Ataupun tuan-puan menjual skincare yang ada pelbagai jenis skincare. Okay, ada foundation lah, ada mascara, tuan-puan boleh menggunakan catalog store. Apa itu pula sale page? Sale page ni sesuai untuk apa? Okey, sale page ni dia lebih kurang macam kita punya salesman 24 jam. Kita ambil contoh, tuan-puan masuk ke dalam satu farmasi ataupun satu kedai ubat lah. Okey, bila tuan-puan masuk, tuan-puan cakap dengan salesman tu, tuan-puan nak ubat berkenaan dengan sakit lutut. Dan salesman tu akan berikan satu ubat dan dia akan terangkan berkenaan dengan benefit dia, bila dia kena sapu, nak sapu dekat mana boleh sapu, dekat mana tak boleh sapu, apa testimoni dia. Okey, kalau kita gunakan secara berterusan, apa benefit dia, apa yang diterangkan oleh salesman kepada kita, itulah yang kita masukkan dalam kita punya sale page. Dia ibarat salesman 24 jam. Imam pukul 2-3 pagi pun orang masih boleh membeli menggunakan kita punya sale page. Yang kedua, sale page lebih sesuai untuk mencari customer-customer baru dan untuk educate market berkenaan dengan produk yang kita jual. Macam saya cakap tadi, sekiranya kita menjual produk sakit lutut. So dalam sales page ni kita boleh educate market berkenaan dengan sakit lutut, berkenaan dengan jenis-jenis sakit lutut. Ada arthritis, ada rheoarthritis, pelbagai jenis sakit lutut, ada ACL. So dalam sales page ni kita boleh educate market dan kita boleh beri kesan dia selepas menggunakan produk kita, testimoni dan sebagainya. Yang ketiga, kalau katalog tadi dia sesuai untuk produk yang banyak SKU, ada banyak jenis produk, manakala sales page ni pula dia lebih sesuai untuk satu jenis produk sahaja. Dan untuk sales page ni, produk yang kita suggestkan adalah produk yang lingkungan harganya bawah daripada RM500. Sweet spot dia tuan-puan daripada 100 ke 200. Itu adalah harga yang orang cakap yang terbaik lah untuk kita jual menggunakan sales page. So untuk sales page, kebiasaannya ada pelbagai framework yang kita gunakan. Okay, kalau dekat luar tu ada banyak framework yang kita gunakan, tetapi untuk hari ni secara basicnya kebanyakan sales page menggunakan AIDA framework. So apa itu AIDA framework tuan-puan? Okay, so saya akan terangkan berkenaan dengan AIDA terlebih dahulu. So A bermaksud attention, I bermaksud interest, D bermaksud desire, A bermaksud action. Saya akan terangkan satu persatu dengan tuan-puan. Kita mulakan dengan attention terlebih dulu. So attention ni secara mudahnya kita nak grab
perhatian audience. Macam mana dalam sales page kita boleh grab perhatian audience untuk terus membaca ke bawah. Yang pertama sekali adalah headline kita ataupun heading kita. Headline kita ataupun heading kita dah mestilah menarik dan juga mestilah boleh menarik perhatian audience untuk terus membaca ke bawah. Sebaik-baiknya kita gunakan formula 3 second stopper. So, dalam masa 3 saat saja bila prospek masuk ke dalam sales page, baca saja headline kita, dia boleh tahu kita jual produk apa dan dia boleh trigger attention audience untuk baca lebih lanjut lagi lah. So dalam headline ni juga kita boleh masukkan teknik clickbait. Okay, sebagai contoh saya tunjukkan clickbait ni kita boleh gunakan dalam video ataupun kita boleh hasilkan dalam bentuk gambar. Okay, macam headline ni tadi, macam-macam style rambut boleh buat dalam masa 10 saat saja tanpa sikat. Orang yang ada mementingkan keterampilan, orang yang nak cepat, mereka akan secara automatik akan trigger attention dia untuk baca lebih lanjut. Dan dekat sini kita boleh masukkan clickbait dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kebiasaannya kita tunjuk gambar ataupun kita tunjuk video lah. Kita akan educate market. Macam mana kita nak educate market, tuan-puan? Macam saya cakap tadi, kita boleh masukkan story berkenaan dengan masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh pesakit-pesakit yang ada masalah sakit lutut. Okey, apa sebab dia sakit lutut? Kenapa dia sakit lutut? Okey, apa sebab utama yang menyebabkan dia sakit lutut secara berterusan? Dan apa yang terjadi? Let's say kalau dia biarkan masalah dia berlanjutan. Okay, so kita boleh educate market dalam kita punya sales page. Yang terakhir kita boleh tunjukkan result juga. Okay, so dalam gambar tu kita boleh tunjukkan testimoni sebelum, selepas. Okay, kita boleh tunjukkan video. Okay, video yang berkenaan dengan sebelum dia menggunakan produk kita dan selepas dia mengamalkan produk kita. Apa yang terjadi kepadanya. Okay, kepada prospek kita lah. Seterusnya adalah I. I stand for interest, tuan-puan. So secara mudahnya kita nak trigger rasa ingin tahu prospek bila dia membaca dalam sales page kita. So macam mana kita nak trigger rasa ingin tahu, rasa nak baca lebih lanjut? Okay, yang pertama kita boleh tunjukkan testimoni. Okay, kita boleh tunjukkan testimoni dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Okay, kita boleh dapatkan testimoni daripada pengguna-pengguna produk kita sebelum ini dan kita tunjukkan di dalam sales page kita. Okay, yang kedua adalah kita beri problem statement. Macam saya cakap tadi, sekiranya let's say kita menjual produk sakit lutut. Okay, apa yang menyebabkan sakit lutut ni berlaku? Okay, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu, tapi kita boleh educate prospek kita di dalam sales page kita. Okay, yang ketiga kita boleh beri solution. So bila kita dah beri masalah, of course, macam mana kita boleh pastikan dengan produk kita ni kita boleh beri solution kepada dia. So kita boleh letak testimoni, kita boleh letak pelbagai jenis solution kepada dia. Hanya amalkan 3 kali sehari, insya-Allah sakit lutut boleh berkurangan sebagai contoh. Okay. Yang keempat, kita boleh masukkan story. Story ni very powerful, tuan-puan. Let's say kalau macam tuan-puan ada kisah-kisah menarik berkenaan dengan produk tuan-puan, dihasilkan daripada mana. Okay, sebagai contoh, produk tuan-puan ni diasaskan oleh ashwagandha, habatus sauda, tuan-puan boleh masukkan di dalam bentuk story. Ataupun sekiranya let's say pengguna-pengguna tuan-puan sebelum ini ada story-story yang menarik. Selepas dia menggunakan produk tuan-puan, tuan-puan boleh masukkan di dalam sales page tuan-puan untuk trigger rasa ingin tahu dengan lebih lanjut. Seterusnya, yang ketiga tuan-puan, yang ketiga adalah desire. So bila kita dah trigger rasa ingin tahu prospek, dan prospek pun dah semakin semangat untuk mendapatkan kita punya produk, kita bina kepercayaan dia. So, macam mana kita nak bina kepercayaan produk terhadap kita punya prospek? So yang pertama, kita boleh masukkan benefit. Okay, apa benefit selepas dia menggunakan produk kita? Okay. Yang kedua, kita boleh masukkan value. Produk kita ni diasaskan, satu-satunya produk yang diasaskan oleh habatus sauda sebagai contoh. Satu-satunya produk yang dihasilkan di Switzerland. Satu-satunya produk yang dihasilkan dengan teknologi nano. So, tuan-puan boleh masukkan value-value tersebut di dalam sales page. Dan ini secara tak langsung akan meningkatkan trust prospek untuk membeli produk daripada kita. Okay. Seterusnya, tuan-puan juga boleh masuk contoh-contoh credential yang ada. Okay, sebagai contoh, sekiranya produk tuan-puan telah mendapat pengiktirafan, ada apa-apa sijil ISO dan sebagainya ataupun sijil KKM ataupun let's say produk tuan-puan pernah features di dalam TV ataupun surat khabar, tuan-puan boleh masukkan di dalam sales page tuan-puan. Letak satu gambar, edit cantik-cantik, tunjukkan kepada prospek yang mana produk tuan-puan ni telah features di dalam TV3 ataupun sebagai contoh ada sijil ISO. Ini secara tak langsung akan meningkatkan kepercayaan prospek untuk membeli produk tuan-puan. Yang terakhir sekali, A stand for action, tuan-puan. Okay, selepas kita dah trigger rasa ingin tahu, prospek pun dia dah percaya untuk membeli produk daripada kita, apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya adalah action. So action dia, kita nak prospek membeli dengan kita, membeli produk kita. Okay,
So yang pertama, kita boleh beri offer. Beli 3 percuma 1 sebagai contoh. Beli 3 100 sebagai contoh. Itu adalah contoh-contoh offer yang tuan-puan boleh gunakan di dalam sales page. Yang kedua tuan-puan boleh masukkan elemen guarantee. Sekiranya selepas 3 bulan menggunakan produk kami tetapi masih tiada perubahan, kami akan memberikan pulangan wang kepada tuan-puan sebagai contoh. Itu adalah contoh garanti. Okay? Ataupun garanti lain yang tuan-puan boleh masukkan adalah satu pulangan wang ataupun apa jenis garanti yang tuan-puan boleh fikirkan yang terbaik untuk produk tuan-puan. Yang ketiga, tuan-puan boleh masukkan scarcity dan juga urgency. Contoh scarcity dan juga urgency adalah seperti contoh paling mudah, harga promosi ini terhad kepada 30 orang terawal sahaja yang membeli di dalam website ini. Itu adalah contoh scarcity dan juga urgency. Kita nak prospek buat keputusan dengan cepat. So kita masukkan elemen scarcity dan juga urgency. So itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam AIDA framework. So kalau kita tengok dekat sini, dia macam segitiga terbalik tuan-puan. Okay, so daripada atas tu berkemungkinan orang yang masuk ke dalam website kita ramai. Okay, dia dah baca attention, dia dah trigger rasa ingin tahu, lepas tu dia dah ada kepercayaan untuk membeli, dan yang terakhir sekali adalah action, dia membeli. Okay, so kalau kita tengok kat sini apa yang masukkan dengan segitiga terbalik ni, okay, orang yang masuk mungkin ramai tetapi yang membelinya berkemungkinan tidak seramai mereka yang masuk. Itu adalah teknik ataupun AIDA framework. Okay, kita nak yang betul-betul berminat untuk mendapatkan produk kita, membeli daripada kita. Alright. So seterusnya tuan-puan, so bila kita ada satu sales page, bila kita dah ada satu sales page yang baik, okay, ataupun kita dah ada satu website, macam mana kita nak generate traffic tuan-puan? Okay, sebagai contoh tuan-puan, kita dah ada satu kedai. Okay, kedai kita ni kita dah hias cantik-cantik, kita dah letak lampu, kita dah letak banner, kita dah letak signboard dan sebagainya, tetapi kita tidak menjalankan marketing. Okay, bila kita tidak menjalankan marketing, of course takkan ada orang yang masuk, ataupun kalau ada orang yang masuk pun dia akan jadi, prosesnya akan lama lah, akan lambat. Okay, so ini adalah contoh-contoh trafik, cara-cara marketing yang tuan-puan boleh jalankan untuk make sure orang masuk ke dalam website tuan-puan, sales page tuan-puan, dan membeli di dalam sales page tuan-puan. Yang pertama, kita gunakan kaedah content marketing. Okay, so ini adalah contoh-contoh content marketing. So, contoh-contoh content marketing, sekiranya let's say kalau kita jual produk sakit lutut, okay, kita boleh buat video berkenaan dengan sakit lutut, jenis-jenis sakit lutut. Okay, apa masalah yang selalu dihadapi oleh mereka yang ada penyakit sakit lutut, punca-punca sakit lutut, pelbagai jenis content marketing kita boleh hasilkan untuk produk-produk yang kita jual lah. Okay, so untuk content marketing ni tuan-puan, disarankan tuan-puan hasilkan satu hari satu video, minimum. Okay, minimum. Kalau kita tengok contoh macam content creator yang terkenal Khairul Ming pun, tuan-puan tengok berapa video yang dihasilkan dalam masa satu hari. Okay. Yang kedua, macam saya cakap tadi, pelbagaikan jenis konten yang related dengan bisnes ataupun produk tuan-puan. Macam saya cakap tadi, let's say tuan-puan menjual produk lutut, okay, apa jenis konten, apa jenis video-video yang tuan-puan boleh hasilkan? Punca-punca sakit lutut, jenis-jenis sakit lutut, masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka yang sakit lutut. Lepas tu tuan-puan masukkan testimoni, okay, ada video, shoot pelanggan, okay. So tuan-puan boleh masukkan di dalam social media tuan-puan sebagai content marketing. Yang ketiga tuan-puan, content marketing ni, video-video ni tuan-puan boleh shoot dan edit menggunakan phone sahaja. Apps yang selalu kita gunakan adalah CapCut. Dan yang terakhir, untuk content marketing ni dia akan ambil masa untuk grow. Tapi tuan-puan wajib dan konsisten untuk buat posting. Jangan stop posting. So make sure tuan-puan konsisten dan buat posting hari-hari. Dia mungkin akan ambil masa yang lama, tetapi pulangannya akan datang secara perlahan-lahan. Yang kedua adalah paid ads. Paid ads dalam bahasa Melayu adalah iklan berbayar. Contoh-contoh iklan berbayar yang selalu kita buat adalah Facebook ads, IG ads, TikTok ads, Google ads dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh iklan berbayar. So, ini adalah contoh iklan berbayar yang kita jalankan di dalam Facebook. Untuk iklan berbayar, disarankan bajet minimum tuan-puan spend untuk sehari adalah RM30. Yang kedua, untuk Facebook, IG, TikTok, iklan di Facebook, IG dan TikTok, kita yang cari customer. Maksud kita bayar kepada platform-platform ni, kita cakap kepada orang, ini RM30 aku, tolong jalankan iklan berkenaan dengan produk aku dan dapatkan customer untuk masuk ke dalam kita punya website ataupun sales page. Tapi kalau dengan Google Ads, customer yang cari kita. Biasa kan kalau kita nak cari sesuatu, kita akan type di Google. So kalau Google Ads, customer yang cari kita. Yang keempat, untuk iklan berbayar, iklan ni mestilah menarik dan kena dengan target market kita. Tepat dengan target market kita. Contohlah kalau kita jual ubat sakit lutut,
lutut. Takkanlah kita nak target mereka yang berumur 15 tahun ke bawah. Mungkin ada tapi jumlahnya sedikit. Mereka-mereka yang selalu ada masalah sakit lutut ni berkemungkinan berusia 40 tahun dan ke atas. Yang terakhir sekali, paid ads ni dia kita laburkan daripada segi duit. Kalau content marketing tadi kita laburkan daripada segi masa, tenaga, okey, tapi ulangannya akan lambat sedikit lah. Tapi iklan berbayar ni ulangannya akan lebih cepat tapi kita kena laburkan daripada segi wang ringgit. Baik, itu saja untuk chapter kita yang pertama, sales page one on one. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam video seterusnya.